بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه إن الله على كل شيء قدير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم واديا لابتغون ثالثا ولا يملؤون من جوفه إلا التراب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan Allah, tuan-tuan imam, pengurusi, timbalan pengurusi, saf-saf kepimpinan Masjid Jami' Bukit Jana, khususnya para asatizah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama sekali, marilah kita hadirkan dalam diri kita perasaan syukur kita kehadrat Allah Jalla wa'ala di atas kurniaannya kepada kita sampai pada hari ini. Walaupun dalam keadaan rencah dunia yang tidak menentu ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di rumah Allah, melaksanakan solat maghrib tadi secara khususnya dan solat-solat yang lain sebelumnya pada hari ini. Dan Allah pilih pula kita untuk berada di dalam lapangan ilmu, dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita faqih seperti mana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nakkan seseorang itu akan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, berikanlah kefahaman dia tentang agama. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi akhir zaman, hadir membawa kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, yang sedang berlalu, yang akan mendatang juga diceritakan secara detail oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagi kita sebagai umatnya hanya mengambil hadis-hadis tinggalan baginda dan dijadikan persediaan sebagai menghadapi hari mendatang supaya kita menjadi umat yang terselamat di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia kita nak selamat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ikut SOP. Kalau kita kata hari ini SOP merupakan satu benda yang sangat penting, di mana-mana saja disebut. Begitu juga dalam kehidupan di dunia beragama ini pun juga kita akan ataupun kita kena ikut SOP. Apa dia SOP dia? Di antaranya melaksanakan solat, menutup aurat, melakukan segala apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, menjalankan kehidupan dengan amal soleh. Itu SOP dunia. Dan apabila kita ikut SOP dunia itu, maka kita akan jadi fid dunya hasanah. Doa yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta, ya Allah, kurniakanlah, berikanlah kepada aku kebaikan di dunia, iaitu dengan kita mengikut SOP, maka kita menjadi manusia yang berjaya di dunia. Kemudian kita ikut pula SOP yang kita ikut itu membawa pula kita kepada hasanah di akhirat, iaitu amal soleh kita tadi, solat kita tadi, mematuhi perintah Allah kita tadi, membawa kita hasanah pula di akhirat, yaitu wa fil akhirati hasanah. Apa dia akhirat punya kebaikan? Yaitu waqina azabannar, dilepaskan, dihilangkan, dijauhkan, dihindarkan daripada api neraka. Sebab itu dunia doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu yang kita selalu baca itu, hadirkanlah dalam hati kita ertinya, maksudnya supaya ia sebati dengan jiwa kita. Aku berdoa lepas ni aku kena ikut SOP dunia untuk menjadi manusia yang soleh dan salehah, dan aku berjaya di akhirat dengan dilepaskan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan macam mana pun kuliah kita dapat teruskan. Saya tadi pun setiap saat rujuk kepada WhatsApp ni. Risau, bukan risau, kok lah ada penangguhan ke apa kan. Jadi saya terujuk juga lah. Sebab kita kena ikut. Lepas tu saya pun ditelepon oleh pihak di pihak jemaah, saya pun telefon juga. Tanya saya macam mana. Saya kata kuliah kita on macam biasa, tak ada apa sebarang perubahan. Kecuali ada arahan daripada pihak berwajib. Kan? Sebab apa? Kita janganlah kita terlampau takut. Takut tu boleh,
Tapi janganlah kita terlakuk sampai kita menghindarkan diri daripada rumah Allah. Yang penting kita datang, kalau nak mati di rumah pun mati, di masjid pun mati, kan? Kalau nak kena Covid ni di mana-mana pun kena. Tapi kalau kita fikir secara bijaksana, baik kita kena di masjid. Bukan kata saya minta kena, kan? Lebih baik kita kena di masjid dalam keadaan penuh berkat daripada kita kena tempat-tempat yang tak sepatutnya. InsyaAllah kita jaga SOP, kita rujuk, duduk dalam keadaan yang diminta oleh pihak berkuasa. InsyaAllah kita selamat. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita menyambung lagi pengajian kita dalam kitab kita, iaitu Terhumban ke Kawah Neraka. Kita berada di muka surat yang ke-31 pada bab yang baru, iaitu kedahsyatan neraka. Kedahsyatan neraka. Kalau Piramli dia sebut neraka. Daripada hidup bergelimang dengan dosa, lebih baik mati dijilat neraka. Tuan-tuan ingat apa filem baru? Kan? Filem Sumpah Semerah, Sumpah Semerah Padi. Kan? Ketika dia pegang pedang dia, kan, suruh penghulu tualang tiga laksanakan hukuman kerana dia telah bermukah atau berzina dengan darah. Dia katakan daripada hidup bergelimang dengan dosa, lebih baik mati dijilat neraka. Dia ingat mudah lagi neraka tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fi umudarani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita telah pun berbincang tentang suasana di padang mahsyar secara proses melintasi serta proses melintasi titian sirat. Okey, kita telah bincang tajuk tadi yang sebelum-sebelum ni kita dah bincang tentang bagaimana keadaan di mahsyar. Orang yang bahagialah, ada orang yang mendapat perlindungan daripada zil, daripada awan, ada orang yang dapat minum daripada telaga haud milik Nabi, ada yang dihalau, ada yang dihalau begitu saja, kan? Diserik, macam-macam lah kita telah belajar. Jadi hari ini kita tengok pula keadaan, dia kata suatu keadaan yang pasti kita akan lalui apabila tiba masanya nanti. Bila tiba masanya nanti, kita akan lalui bersama-sama titian sirat itu. Kita akan lalui bersama-sama keadaan padang mahsyar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mengaji pada hari ini untuk persediaan pada akan datang. Jadi ilmu yang kita ada pada hari ini akan menyebabkan kita selamat akan datang. Macam mana kita mengaji ilmu hadis akhir zaman, hadis fitan, hadis dajjal, kan? Banyak cerita-cerita tentang akhir zaman ni, buat apa kita nak mengaji? Sedangkan kita belum tentu sempat jumpa dajjal. Tapi kena mengaji juga. Zaman Nabi pun dah disebut tentang dajjal ini. Padahal kalau ikut nak cerita, Nabi kata belum tentu zaman mana dia nak keluar, kita pun belum tentu sempat. Tapi sebab apa kita mengaji tentang dajjal ini? Supaya kita dapat menghindarkan diri daripada fitnahnya. Kerana tidak ada fitnah yang lebih besar kepada umat Muhammad ini kecuali daripada fitnah dajjal. Nabi kata kalau aku ada masa tu dajjal keluar tu, aku boleh jadi hujah dia. Maknanya dia boleh lawan dengan dajjal tu, Nabi kita. Tapi kalau aku tak ada, masing-masinglah berhujah. Masing-masinglah menepis fitnah dajjal ini. Dan ia datang cukup dahsyat sehingga tak mampu kita nak menangkisnya kecuali dengan imannya. Karena dia mempunyai serba-serbi kebolehan. Allah bagi dia hidupkan orang mati, Allah bagi dia sembuhkan penyakit, Allah bagi dia turunkan hujan, tumbuhkan makanan, kan? Macam-macam dia bagi. Sehingga diceritakan satu pemuda tu yang beriman kepada Allah jumpa dajjal belah dua badan dia. Daripada punggung ke bawah, dari ke paha sampai ke kepala, belah dua. Campak sana satu, campak sini satu. Sekarang dia kata, tunjuk tengok kekuasaan aku. Dajjal seru macam mana tu, tiba-tiba badan yang terbelah tadi tu bercantum dan hidup balik seperti sedia kala. Jadi orang tengok, loh ini rupanya Tuhan, dia kata. Kan? Yang lemah iman, yang tak kuat, semua mengaku dia Tuhan. Kenapa? Dia boleh menghidupkan yang mati. Cuma bagi orang yang beriman dan orang yang berilmu, dia ada ilmu dah tentang dajjal ini, dia tengok kak Farah di dahi, dia tengok mata dia buta sebelah, maka dia tidak tetap juga mengaku dia bukan Tuhan. Tapi fitnah dia cukup dahsyat, tuan-tuan. Disebutkan oleh pengarang kitab Syekh Fahmi Zanzan Al-Maliki tu, dia kata banyak orang-orang yang akan terpengaruh dengan dajjal itu. Jadi begitu juga dengan titian sirat. Kita belajar ilmu akhirat ini supaya kita dapat bersedia, iaitu di sudut amalan kita. Baik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
kita akan beroleh keamanan ketika melintasi titian sirat, selamat daripada terhumban ke dalam neraka. Inilah saat yang ditunggu-tunggu ataupun matlamat yang sebenar dalam hidup. Inilah matlamat sebenar, matlamat dalam hidup, iaitu terselamat daripada terhumban ke dalam neraka. Itulah nikmat hidup yang sebenar. Sebab tu Nabi selalu minta doa, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Tu yang lepas wirid kita baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Kenapa kita tak minta syurga ya? Kenapa kita minta pelepasan daripada api neraka? Kerana kita ini asas kepada kehidupan kita dekat sudah dengan neraka. Maknanya kita ni boleh dikatakan amal ibadat kita tak banyak. Kan? Kata-kata Mukamak macam Hasan Utaibi dah sebut, dia kata apa? Kehidupan kita ni dekat dengan neraka. Walaupun kita beramal soleh macam mana kuat sekalipun, amalan kita itu tak mampu untuk menghindarkan kita daripada api neraka. Yang menghindarkan, yang boleh menyelamatkan kita rahmat Allah. Kalau nak kira segi amalan tu, kata bahasa lah ni ciput sangatlah, kecil sangat amalan tu. Tapi rahmat Allah, Allah pandang ke atas ketaatan kita, Allah pandang atas setianya kita terhadap perintahnya. Tak apalah, sikit pun sikitlah, aku terima juga engkau masuk syurga. Sebab tu bukan amalan penentu kita ke syurga, tapi kerana amalan inilah kasih sayang Allah tertumpah kepada kita. Macam mana anak kita juga lah. Anak kita ni mengaji tak pandai, tapi dia taat kat kita. Suruh beli barang, dia pergi beli barang. Suruh naik basikal, dia naik basikal. Suruh belah nyo, dia belah nyo. Kan? Bila ketaatan dia itulah menyebabkan tumpahnya kasih sayang kita kepada dia. Padahal dia mengaji tak tara mana pun. Begitulah Allah Jalla wa'ala. Kita ibadat tak tara mana pun, sikit je. Tapi ketaatan kita itu menumpahkan rahmat dan rahim Allah kepada kita. Dan akhirnya Allah pun pilih kita. Tak apalah, ibadat sikit pun tak apalah, aku terimalah ibadat. Masuklah ke dalam syurga. Sebab itu disebut bahawa kita kena sentiasa sebut wa qina azabannar ataupun Allahumma ajirna minan nar, supaya kita dapat menyelamatkan diri. Kerana sebenarnya amal ibadat kita tak mampu. Kenapa? Kata Nabi, Kana amaru ummati baina sitti wa sab'in. Umur umatku ni di antara 60 hingga ke 70. Bukan 60 70 tu bukan beranak-beranak tu buat amal ibadat. Kita fahamlah bila start, bila kita buat ibadat. Ibadat dengan sebenar-benarnya bila? Masing-masing fikirlah, aku ni sejak bila aku mula sembahyang ni. Sembahyang yang sebenar sembahyang, bukan sembahyang ikut-ikutan. Kita sembahyang ikut-ikutan lama. Zaman-zaman kecil-kecil dulu, ikut mak ayah kita pergi ke masjid, kita dah sembahyang dah. Tapi waktu tu orang sujud lama sikit, kita bangkit bangun. Kan? Sebab kita tak tahu. Tapi kita nak bila masa kita sembahyang sebenarnya, yang Allah anggap sebagai benar-benar penyembahan kita kepadanya. Baik. Selamat daripada terhumban ke dalam neraka. Inilah saat yang ditunggu-tunggu ataupun matlamat dalam hidup. Inilah matlamat dalam hidup yang sebenar. Tidak ada matlamat yang terbesar dan utama dalam hidup selain mau selamat daripada api neraka dengan mendapat syurga Allah Jalla wa'ala. Bila kita selamat daripada api neraka, automatik kita akan dapat syurga Allah. Kita selamat daripada api neraka, kita minta wa qina azabannar itu, terus automatik kita akan dapat syurga Allah. Sebab itu kita tengok dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau sepatutnya doa tu disebutlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilnal jannah. Bil hasanah contohnya. Sepatutnya disebut macam tu kan. Ya Allah, berikanlah kebaikan aku di dunia, kebaikan aku di akhirat, dan masukkanlah aku juga ke dalam syurga dengan keadaan baik. Kenapa disebut wa qina azabannar? Macam saya katakan tadi, kerana sikitnya iman kita, sedikitnya amal kita, dan dekatnya diri kita ni dengan neraka. Tapi oleh kerana kasih sayang Allah itulah kita selamat. Baik. Tidak berbaloi. Tidak ada matlamat yang terbesar dan utama dalam hidup selain mau selamat daripada neraka dengan mendapat syurga Allah. Tidak berbaloi hidup kalau mati kelak masuk neraka. Kan? Tak berbaloi hidup. Hidup dengan penuh kemewahan, hidup dengan penuh hawa nafsu, seronok dah dan sebagainya, tiba-tiba mati masuk neraka. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kesakitan yang aku alami ini ketika dia disebat oleh
pegawai-pegawai dalam penjara kan, ketika dia disebat, dia kata kesakitan ini akan hilang setelah aku mati, dia kata. Mati habislah, selesailah dia punya kesakitan, tetapi kesakitan neraka akan kekal selama-lamanya, dia kata. Sakit neraka kekal selama-lamanya. Jadi tak berbaloi kata kitab kita ini, hidup kalau mati kelak masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Mohonlah perlindungan daripada Allah. Pada perbahasan sebelum ini, kita telah berbicara tentang ngerinya keadaan di dalam neraka, keluasan neraka, serta apakah bahan-bahan bakaran di dalam api neraka. Mari kita berbincang pula mengenai paluan-paluan yang memukul penghuni neraka dan rantai-rantai yang membelenggu mereka. Kita tidak akan mampu mengungkapkan tentang kedahsyatan neraka. Tak mampu, tuan-tuan. Apa-apa yang kita bayangkan pada malam ini atau pada hari ini tentang neraka, tetap takkan sama kedahsyatan dia. Nak tahu, tunggulah hari penentu dia. Masuk sana baru tahu, kan? Macam kita lah, senang-senang. Kalau di dunia ni, kita duk bayang hebatnya istana macam mana. Duk bayang macam-macam. Ada duk bayang bilik air daripada emas, apa semua bayang kan. Tiba-tiba bila dia buka kita untuk tengok yang istana lama tu, bila kita masuk istana, wah, macam ni rupanya. Tak sama langsung dengan aku duk bayang masa dulu-dulu. Macam tu lah. Yang kita duk kepala, kita duk bayang hebat dah. Tapi rupa-rupanya istana hak kita masuk istana negara yang lama tu, dia buka untuk pelancong kan. Tengok tu, Masya Allah wa tabarakallah, punya hebat dalam tu kan. Hak kita duk bayang ni rupanya tak betul. Duk rasa hebat dah, rupanya tak sama. Itu baru perumpamaan dunia. Neraka Allah, kita dah rasa hebat dah. Kita tengok macam mana siksaan dulu-dulu kan. Saya pernah sebut dalam perjumpaan kita ni, bagaimana dulu-dulu punya siksaan. Kalau di China tu, dia toreh badan kita, lepas tu dia bos semut, dia bos gula dekat badan kita yang luka tu, lepas tu dia bos semut. Semut tu akan hurung sampai mati. Lepas tu di Perancis pula dia pakai apa yang pisau tu, kan? Belit dia tu jatuh, putus kepala. Lepas tu ikat tangan dua, kaki dua, lepas tu rentang ke dia, tarik dengan kuda hingga berkecai, tercabut habis sendi-sendi tangan dan sendi-sendi kaki. Kita tengok tu rasa dahsyat dah. Tengok di orang kena bom di Iraq apa semua, dah dahsyat dah kita rasa. Ya Allah Akbar, ngerinya nak tengok. Masa zaman kita dah tengok video orang duk sembelih orang di Iraq dulu kan. Tengok tu, saya tengok masa first time tengok tu, Allah duk terbayang 3-4 hari. Dia pijak dengan kaki, dia sembelih macam sembelih lembu tu. Itu pun bagi kita ngeri dah tu. Tetapi kengerian neraka, kedahsyatan neraka lebih daripada tu lagi. Sebab apa? Macam saya kata tadi, kalau kita tengok orang sembelih orang, dia sakit sementara dia nak mati je. Bila dia mati, hang buatlah macam mana pun. Lenyek buat burger pun tak rasa apa dah daging dia tu, kan? Tapi di neraka dia tak mati. Itu dia punca kesakitan tu. Walaupun dia kena seksa macam mana, dia tak mati. Dia akan kembali balik, kulit tu akan kembali balik pada awal. Itu dia punya punca kesakitan dia tu. Dan kedahsyatannya, wallahu ta'ala alam, Allah lah yang Maha mengetahui. Kita tidak akan mampu mengungkapkan tentang kedahsyatan neraka. Bahkan kita juga tidak akan mampu menggambarkannya dalam fikiran. Kita hanya mampu berusaha sedaya upaya menjauhkan diri daripada neraka dengan amal-amal soleh yang istiqamah. Di samping jangan berhenti berdoa agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azabnya. Antaranya dengan selalu membaca zikir yang warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai solat, iaitu Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah daku daripada seksaan api neraka. Bacalah tuan-tuan. Ada riwayat kata baca 3 kali, ada riwayat kata baca 7 kali. 7 kali itu mewakili 7 neraka. Jadi kau baca 3 kali, selamat 3 aja, 4 lagi tak selamat. Kan kata orang. Sebenarnya bacalah sekali ke, 3 kali ke, 7 kali. Ianya warid daripada Nabi, sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak pilih doa, kita nak pilih zikir, kita nak pilih bacaan, pilihlah yang mana ada riwayat daripada Nabi. Banyak tuan-tuan, banyak yang Nabi riwayatkan. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab fikih sunnah tu, Syekh Sabit tu tak larat nak baca dia punya pilihan-pilihan doa. Lepas kita baca fil alamin innaka hamidun majid tu pun
Banyak riwayat yang Nabi baca doa dia. Cuma yang popular, yang favorite Nabi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masih min fitnatin nisa wal masihid dajjal. Itu di antara favorite. Tapi ada juga Nabi baca doa-doa lain. Allahumma ja'al nura wa fi aini nura wa fi sam'i nura wa fi an yamini nura. Banyak doa dia. Allahumma ajinni min azabil qabri ma azabi jahannam. Doa banyak. Maknanya semua itu warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita duk wirid lepas sembahyang, kan? Orang kata, "Oh, wirid lepas sembahyang tu bid'ah." Nabi tak buat. Kalau di segi sudut berkumpul, memang Nabi tak buat. Masing-masing baca. Tapi bacaan-bacaan yang kita baca lepas solat ini, Allahumma antas salam, la ilaha illa anta subhanaka tu, lepas tu astaghfirullah, lepas tu ayat kursi, syahadah apa daripada subhanallah walhamdulillah tu, itu semua adalah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya kita buat secara ramai-ramai, iaitu buat secara berjamaah selepas solat. Sebab tu orang tak mau, dia kata tak boleh, itu bid'ah. Tapi kena mikir juga, kalau pakat tak buat ramai-ramai, pakai tak buat dah. Tak percaya, cuba di rumah. Siapa sini yang lepas sembahyang dia wirid dulu? Kan? Kalau wirid alhamdulillah. Saya kadang-kadang lepas sembahyang tu doa, kan? Tu pun kalau rajin. Malah doa budak dah. Jadi maknanya berkumpul ramai-ramai ini mendatangkan satu semangat untuk kita, kan? Jadi tak ada masalah lah. Kerana kita baca itu warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita baca ramai-ramai dari sudut masyaqqah kita, kelemahan iman kita. Baik. Bagaimanakah keadaan neraka? Menerusi surah Al-Hajj ayat 21, Allah SWT berfirman, "Walahum maqami'u min hadid," dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka. Walahum maqami'u min hadid, mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun." Ketika belenggu dan ratai dipasungkan di leher mereka sambil mereka diseret ke dalam air panas yang menggelegak, kemudian mereka dibakar di dalam api neraka. Surah Al-Ghafir ayat 71-72. Dalam firman-Nya yang lain Allah berfirman, "Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh." Selain itu masukkanlah dia ke dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelikkannya ke badannya. Surah Al-Ahqaf ayat yang 32. Orang yang dihumbankan ke dalam neraka Allah akan dibelik di tengkuknya dengan belitan besi. Kita bayangkan belitan besi di leher kita. Kemudian dia diheret mengelilingi neraka. Sungguh suatu penghinaan, sepertilah kita melihat lembu yang diheret dengan tali. Bukankah ia menghinakan? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dari sudut falsafah neraka dan juga syurga. Sebab itu syurga, kalau kita nak bayangkan makan buah-buah, yang selalu disebut dalam Al-Quran, kita bayangkan ada air sungai yang mengalir. Sebenarnya dia lebih daripada itu. Apa dia? Ketenangan. Syurga ini dia merupakan tempat ketenangan. Maknanya bila kita dapat masuk syurga, selain daripada kita nikmat-nikmat yang disebut dalam Al-Quran itu, kita juga memperolehi ketenangan keberada dalam syurga. Sebab tu rumahku disebut apa? Baiti jannati. Rumahku, syurgaku. Kalau balik rumah, rasa tenang. Seolah-olah rumah kita ni macam syurga. Tapi kalau balik rumah serabut, hak tu yang dia nak lepak kedai tu, kan? Hak tu dia lambat malah nak balik. Balik sehari bising. Sehari balik mula, tanya abang pi mana, mengaji apa sampai pukul 10.30 tak balik lagi ni. Kan menyinggah di mana-mana. Aduh, serabut kan. Malah nak balik. Sebab tu orang bagi petua kan. Kalau rasa serabut fikiran, lambat mari sembahyang masjid, nikahlah lebih dia kata. Nikah 1, 2, 3 dan 4. Balik rumah pertama mengamuk, pergi rumah kedua mengamuk, rumah ketiga mengamuk, empat mengamuk, tak tahu nak pergi mana, mari tidur kat masjid dia kata. Bila mari tidur masjid, awal bangun boleh tahajud. Kan? Sebab apa? Nak balik rumah tak boleh, kan? Kata orang lah, kan? Tapi wallahu alam, mungkin ajar lawak dia nak buat jelah. Baik. Lalu dia kata lagi, orang yang dihumbankan ke dalam neraka Allah akan dibelik di tengkuknya dengan belitan besi.
kemudian dia diheret mengelilingi neraka, sesungguhnya sesuatu penghinaan. Seperti mana kita melihat lembu yang diheret dengan tali, bukankah menghinakan? Macam saya ulang balik tadi, syurga adalah tempat ketenangan. Neraka selain pada seksaan, dia merupa juga penghinaan. Sebagai balasan kepada manusia yang toleh, yang tidak beramal soleh ketika berada di atas dunia. Di dalam riwayat Al-Hasan menyebutkan bahawa pada belenggu dan rantai-rantai dalam neraka sudah tercatat nama pemiliknya. Ni yang kita risau tuan-tuan. Dicatat sudah nama pemiliknya rantai itu. Macam kita tengok orang buat pertandingan beruk lah kan. Di rantai tu ada nama saya dah. Kan? Nama beruk dengan nama tuan dia. Kan? Sebab tu orang buat beruk ni, dia nak tak beruk depan ke belakang. Kalau beruk depan, beruk man. Contohlah, bukan man sini, man tempat lain kan. Kalau dia beruk di belakang, man beruk. Jadi dia pun sebab salah, aku nak tak mana satu beruk ni, depan ke belakang. Sebab apa? Kalau panggil beruk man, okey lagi. Beruk kepunyaan man. Tapi kalau man, beruk, seolah man beruk. Bukan sini tuan-tuan, saya bagi contoh aja kan. Jadi dia merupakan satu penghinaan daripada Allah Jalla wa'ala, kan? Kepada mereka yang diletakkan nama pada belenggu dan rantai-rantai tersebut. Pemilik yang akan diikat dan dibelit dengan rantai tersebut. Bahkan nama-nama penduduk neraka sudah tertulis di setiap lembah dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan ingat tak satu hadis yang Nabi sebut bahawa Nabi pegang satu kitab, dalam pegang satu buku. Dalam ini ada senarai nama-nama, dalam senarai nama-nama ahli neraka. Kan disebutkanlah riwayat lah nama-nama ahli neraka. Lalu sahabat bertanya, kalau dah ada nama ahli neraka, dah nama ahli syurga dah ada lah, apa gunanya amal? Fi ayyul amal, dia kata, apa guna lagi amal? Nama dah ada dah, tunjuk kat kami lah. Kan? Nabi kata betul, nama-nama kita dah ada, tetapi amal itulah yang menentu kita jadi apa? Sama ada kita ada di sebelah kiri ahli neraka ataupun sebelah ahli syurga sebelah kanan. Sebab itu perjalanan kehidupan kita tuan-tuan sangat penting. Jangan kita kata Allah, kalau syurga lah, kalau neraka lah, buat apa nak sembahyang? Buat apa nak beramal soleh? Perbuatan kita di dunia sudah menunjukkan kita ni ke arah mana. Kan? Kalau kita ni kaki masjid, kaki mengaji, kaki solat, dia seolah-olah sudah menunjukkan ini dia akan bakal pergi ke sini. Tapi kalau jenis malas apa semua, tak mau sembahyang, suka buat maksiat apa semua, engkar, maka perjalanan hidupnya sudah nampak itu. Walaupun di akhir kesudahan itu hanya Allah Ta'ala yang tahu, tetapi perbuatan kita ini sudah menentu. Sebab itu ulama bahas tentang perempuan yang berzina, pelacur yang memberi minum anjing tu. Yang kita hadis yang terkenal lah, pelacur itu dia ambil dia punya kasut dia bagi minum anjing tu kan, dan diperintahkan oleh Allah masuk syurga. Adakah dia masuk syurga terus ataupun dia pergi neraka dulu, atas tu dia pergi syurga? Kata ulama kebanyakan memahaminya bahawa dia akan pergi ke neraka dulu sesuai dengan dosa dia buat. Sebagai pelacur tadi tu sesuai dengan neraka, selesai dah dia punya proses di neraka. Kebaikan dia yang kerana kebaikan dia memberi minum anjing itulah yang memberi peluang dan ruang dia untuk masuk ke dalam syurga. Sebab tu kita jangan salah faham. Ada orang dia salah faham, dia kata tak apa, tak sembahyang tak apa, tak mengaji pun tak apa, duit banyak, esok sedekah kat orang kat masjid, suruh baca Yasin, tahlil kat rumah tiap-tiap malam Jumaat 40 malam, selesai. Dia anggap macam tu. Kan? Sebab dia menganggap banyak dia punya ada benda yang boleh menyelamatkan dia. Saya pernah ada orang telefon, Ustaz, saya nak buat qada solat untuk isteri saya, boleh tak? Nak qada solat untuk isteri. Kita faham di sini kasih sayang dia, kesian dia, sebab dia mungkin isteri dia ni tak sempat tak boleh nak solat ke, wallahu alam lah. Cuma dia tanya saya, boleh tak nak qada? Nak qada solat untuk isteri dia. Jawapan dia memang tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Solat hak individu. Bila dia mati, dia bawalah solat sakat mana yang dia buat. Tapi kalau dia nak tolong isteri dia, tolonglah dengan cara lain. Saya kata wakaf atas nama ke, pergi buat satu lot, beli satu tapak madrasah ke, beli satu lot
tanah-tanah wakaf yang mana untuk pengajian, buat bayaran bulanan kepada anak-anak yatim, itu boleh untuk membantu isteri dia. Tapi nak tolong ganti solat tak boleh. Kalau boleh, syoklah orang kaya tuan-tuan, duit banyak, ada juta-juta, peruntukan 1 juta untuk ganti dia punya solat. Kan? Seronoklah dia. Sebab tu dia tak ambil kira solat ini hak milik individu, dia mati dia punyalah. Kan? Sebab itulah yang akan dianggap dikira sebagai amal soleh dia. Jadi orang yang masuk ke dalam api neraka ini ialah mereka yang diberi penghinaan kerana tidak beramal soleh di atas dunia. Baik, pemilik yang akan bahkan nama-nama penduduk neraka sudah tertulis di setiap lembah di dalam neraka. Di dalam riwayat Al-Hasan menyebut tiada lembah, celah ataupun belenggu dan juga rantai pada neraka itu kecuali tertulis setiap pemilik-pemiliknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah ada nama kita pada rantai itu, nanya kita tuan-tuan, kan? Jadi bila kita dah tahu macam ni tuan-tuan, nama-nama kita kemungkinan ada dekat rantai neraka ini, maka cepat-cepatlah kita hilangkan nama tersebut. Carilah sebanyak mungkin amal soleh yang kita boleh buat. Kalau kita ni kaki rajin solat, bangunlah solat tengah-tengah malam. Kalau kita ni rajin sedekah, bersedekahlah sekerap mungkin. Kalau kita ni jenis minat berpuasa, berpuasalah rajin-rajin. Sebab macam saya sebut, setiap pada kita ni kadang-kadang ada minat kita. Saya tahu kepada kita ni ada minat. Saya pernah jumpa 3-4 orang, dia ni minat betul dengan puasa. Setiap hari dia puasa, Isnin Khamis dia tak pernah miss puasa. Bahkan dia boleh puasa selang sehari, puasa Nabi Daud. Ada pula yang orang ni pantang minta sedekah, minta derma, dia cepat. Kalau kenduri malam Jumaat ni, kelibat dia tak pernah nampak pun, tapi pisang sampai, nasi lemak sampai, mi goreng sampai, dia tak pernah nampak. Kan? Ada orang minat macam tu. Dia sebab apa dia minat macam tu. Jadi bila keistimewaan yang dia ada tu dia gunakan. Sebab bahkan nanti dalam kitab Tazkirah Tuan Guru ni Aziz sebut dah, di syurga nanti ada nama-nama kita. Pintu-pintu syurga ada nama. Pintu solat ada orang nama senarai solat. Pintu puasa senarai nama orang puasa. Pintu zakat, babul jihad, babul sedekah, semua ada nama. Masing-masing nama pemilik pintu tersebut. Kita bayangkan kalau kita pergi cek nama pintu solat, Allah tak ada nama aku. Hak malaikat dia jaga pintu, tempat lain. Nama hang tak boleh, tak ada sini. Pergi nama pintu sedekah, tak ada juga nama kita. Pergi pintu sana, pintu tak ada. Apa perasaan kita? Tah nama aku duduk pintu sebelah sana, dah kali pintu neraka, jenuh kita kan. Jadi kita keistimewaan yang kita ada tu kita gunakanlah. Kerana apa? Nak menghilangkan rantai belenggu yang tertulis nama kita ini. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rasasah misla hadha wa asyara ila mithla jumjumati ursilat minas sama'i ila al-ard wa hiya masiratu 500 sanah la balaghatil ard qabla al-lail walau annaha ursilat min ra'sis silsilat la sarat 40 kharif al-lail wan nahar qabla an tablugha aslaha aw qa'raha." Jika benda seperti ini sambil menunjukkan di bahagian belakang kepala baginda dilepaskan dari langit ke bumi, maka tempoh jarak masa perjalanannya adalah 500 tahun lamanya, akan sampai ke bumi sebelum malam. Sedangkan jika dilepaskan daripada atas rantai, maka memakan masa selama 40 tahun siang dan malam untuk sampai ke dasar ataupun jurang-jurang neraka. Nak ceritakan bahawa hebatnya ataupun dahsyatnya neraka, maka masa sampai 500 tahun untuk sampai, dan 40 tahun siang dan malam untuk sampai ke dasar jurang-jurang neraka. Kita mungkin bila dengar tu susah kita nak membayangkan. Kan? Nak membayangkan dengan akal kita tak boleh. Ini hanya orang yang beriman saja dia percaya. Sebab tu bila cerita bab akhirat ini, kebanyakan orang tak boleh nak percaya, tak boleh nak terima di akal, tak logik kata orang, memohong kata orang, memohong suruh sampai 40 hari tu, 40 tahun, 70 tahun kan. Akhirnya logik akal dia tak boleh terima, lalu dia tolak ke tepi. Maka jadilah dia geng-geng Mu'tazilah yang menidakkan azab api neraka, azab kubur. Jadi kebanyakan dia tak boleh. Ini hanya boleh dialami dengan iman.
Iman ni apa dia? Mula-mula di atas dunia kita percaya aja. Iman ini masuk percaya dengan yakin. Lepas tu bila masuk sana, barulah kita tengok betul-betul apa yang disebut di atas dunia ini. Sebab tu orang kafir bila dia masuk ke dalam api neraka, bila dia masuk di padang mahsyar, Allah tanya dulu. Allah kata, yauma yahsyuruhum jami'an amin ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunziruna yaumakum hadza. Wahai golongan jin dan manusia, kata Allah dalam Al-Quran, adakah tak datang kepada nabi dan rasul menceritakan tentang hari ini, iaitu hari kiamat? Qalu bala syahidna. Lalu hak geng orang kafir tadi di kalangan jin dan manusia tadi, dia kata qalu bala syahidna, ya sampai. Wa gharratkumul hayatad dunya, tapi kami ini disibukkan, dilalaikan dengan kehidupan dunia. Kan? Kami tak peduli. Padahal nabi dan rasul hantar cerita kat kita tentang hari akhirat ni. Sebab tu alam ya'tikum rusulum yaqussuna 'alaikum ayati. Tak datangkah kepada rasul ataupun orang-orang alim ataupun ustaz-ustaz ataupun orang-orang yang bijak pandai, yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum wa yunziru yaumakum hadza. Menceritakan tentang bahawa satu hari kamu akan bertemu dengan hari ini, iaitu hari kiamat. Lalu puak-puak tu jawab, ya kami mengaku nak sampai, tapi kami tak peduli. Kalau dengar pun kami tak percaya. Ni cerita bab kiamat, Allah, apa benda bab kiamat ni, tak pedulilah, tak percaya. Kenapa? Mereka disibukkan dengan urusan dunia. Mereka rasa dunia yang mereka hidup ni akan kekal selama-lamanya. Mereka rasa tak ada apa yang akan berlaku, tak ada kiamat tak akan berlaku. Duduk macam tu je. Lalu akhirnya mereka bila dimasuk ke dalam neraka, baru mereka tahu bahawa mereka silap. Ya, kita tengok Allah sebut, Allah sebut tentang sikap orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Allah sebut sikap orang kafir dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi kan, ayat yang 10 ayat yang terakhir itu. Allah sebut tentang orang-orang kafir ni merasakan bahawa amal mereka ini akan diterima oleh Allah kerana amal mereka, amal baik mereka. Sedangkan bila masuk ke dalam sana, tanya ke Allah mana amal baik, Allah kata tak ada dah. Kenapa? Hang tak percaya dekat aku, hang tak sembah aku, amal engkau tak diambil kira. Hari ini ramai manusia yang tertipu macam tu. Bila sebut tentang akhirat, dia rasa macam Allah, benda ni betul ke? Sebab apa? Tak boleh nak memikirkan dengan akal. Dia hanya dipercayai dengan iman. Sebab itu kita tengok macam hadis Dajjal ke, bab fitnah Dajjal ke, orang tak boleh nak percaya. Betulkah Dajjal ni akan keluar nanti, boleh keluar dengan kuasa dia seperti Tuhan? Dia boleh bergerak ke mana sana sini. Dia boleh dia boleh pergi ke mana-mana saja dengan cepat. Lepas tu Nabi Isa turun pula di atas sayap malaikat di Damsyik kan, di Syria kan. Lepas tu Nabi Isa pula membunuh Dajjal ini. Kebanyakan orang tak nak percaya. Dia menganggap benda itu sebagai dongeng sahaja. Ada ulama kita yang menolaknya, yang menolak tentang hadis-hadis fitan ini. Tapi inilah kita kata ujian keimanan yang ada pada kita. Macam hari ini Covid kan. Covid ramai orang takut. Macam saya katalah, takut jugalah. Saya pun takut juga kan. Takutlah, tapi janganlah takut kita sampai menyalahi takdir Allah. Kan? Menyalahi takdir Allah. Marah orang tu, marah orang ni. Semuanya berlaku itu biiznillah. Ayat yang saya baca tadi, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap satu musibah yang menimpa kita illa biiznillah, dengan izin Allah. Kita ni hanya pelakon je, melaksanakan je. Kan? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa-apa musibah yang menimpa itu tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbuh. Barang siapa yang ditimpa musibah tadi, Allah pilih di kalangan itu orang untuk beriman. Dalam banyak-banyak yang kena musibah itu, Allah pilih untuk beriman, yahdi qalbuh. Allah akan pandu, Allah akan beri hidayah, Allah akan bagi taufik hati dia, kepada dalam hati dia. Yahdi qalbuh.
Maknanya dia redha dengan takdir Allah. Dia redha dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dia merasakan Covid ini adalah satu amaran daripada Allah, satu peringatan daripada Allah supaya kita kembali dekat kepada Dia. Memenuhi masjid, memenuhi rumah-rumah Allah, kan? Lepas tu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap tiap-tiap yang sesuatu. Kalau kita faham ayat itu, janganlah takut kita melebih-lebihi sangat. Takut sekadar-kadar sajalah. Macam kita kata sahabat Nabi ketika nak perang Badar kan, takut juga. Takut Nabi sendiri pun takut sampai berdoa jatuh selendang-selendang dia, takut juga. Tapi bukanlah takut sampai lupa kepada janji Allah kepada pihak yang benar. Sebab saya kata tadi, kalau kita ditakdirkan nak kena Covid ni, nak mati ni, tak usah ubat macam mana lah kata orang. Kena juga. Cuma kita minta doa Allah selamatkan dia lah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Yang imam kita baca tadi, kita minta Allah tangguhkan, Allah jauhkan. Allahumma inni minal munqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Itu kita minta Allah jauhkan daripada penyakit-penyakit. Allahumma kshif annal bala wal waba, khususan virus corona yang kita minta tadi, semua kita minta jauh. Tapi kalau dia kata nak jadi juga walaupun di mana kita berada. Baik. Muhammad bin Al-Munqadir, ini tabi'in ya, menyebutkan jika semua besi di dunia ini dikumpulkan, maka tidak dapat menyamai satu lingkaran yang diikat pada tubuh badan manusia itu. Ini satu benda yang susah kita nak gunakan akal. Bayangkan tengok, semua besi dikumpulkan di atas dunia ini, satu lingkaran pun tak cukup untuk manusia itu. Sebab ini mengiyakan bahawa kita nanti bila dibangkitkan nanti sama tinggi dengan Adam yang dibangkitkan. Hadis itu ada dibincangkan. Sama ada kita bangkit nanti tinggi kita yang ada sekarang ke, ataupun tinggi 60 hasta, dikatakan sama tinggi dengan Nabi Adam. 60 hasta berkaki tu ni. 60 hasta. Saya bab hasta ni tak pernah tira sikit kan. Kalau sebut kaki boleh bayang, kalau hasta tak nak bayang kan. Dia katakan ada hadis bahawa kita menyebutkan bahawa kita dibangkitkan nanti sama tinggi macam mana Nabi Adam diciptakan dulu, dikatakan tinggi. Jadi logiklah besi yang ada di dunia ni kumpul nak lengkarkan manusia tak cukup sebab waktu tu besar. Yang kita sekarang yang ada cenonik-cenonik kan, kecil-kecil, sepakat boleh belik belakang lah. Bila kita dah besar nanti tak boleh, besi di dunia ni tak cukup. Jadi hadis ini ataupun ayat ini juga menjadi penguat kepada hadis yang mengatakan bahawa manusia akan dibangkitkan di akhirat nanti besar-besar 60 hasta. Bayangkan sekali kalau 60 hasta, saya berasa tak seronok tuan-tuan, tinggi sangat kan. Kalau kita bayangkanlah, bayang akal kita kan, 60 hasta, kita lelaki umur dia 23 hingga 25, perempuan 18 hingga 21 umur yang dibangkitkan. Tidak ada tua, tidak ada muda. Itu dia punya umur kita di syurga nanti kan. Bayangkan 60 hasta, tingginya kan. Saya tak seronok lah pula, tapi tak boleh nak bayangkan dunia, suasana dunia dengan suasana syurga. Wallahu a'lam lah kan, macam mana suasana syurga kan. Jadi kita bayang secara akal 60 hasta tak best lah tinggi kan. Nak masuk dalam kereta pun bayang kan. Kita bayang tak boleh lah kan. Itu cerita itu hanya untuk kita meyakini, mengimani sahaja. Benda itu akan berlaku apabila dah sampai masanya. Baik, kita akan tengok berapakah panjangnya lilitan tersebut. InsyaAllah pada perjumpaan kita akan datang nanti. InsyaAllah pada perjumpaan kita datang pada minggu depan, kita akan tengok pula berapakah panjangnya lilitan tersebut. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita. Yang penting apabila kita mengaji, mempelajari bab ilmu akhirat ini, maka dia mendatangkan kekuatan keimanan kita, menambahkan amal ibadat kita, menjauhkan kita daripada melakukan dosa, kerana kita bimbang kita akan menjadi penghuni neraka, khususnya nama-nama rantai yang telah dituliskan nama kita ini. Kan? Jadi mudah-mudahanlah Allah selamatkan kita daripada azab api neraka. Jadi alhamdulillah sampai sekian untuk malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada perjumpaan kita akan datang. Minta maaf di atas sebarang kekurangan dan kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين وإلهام الملائكة المقربين. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.